pernah berlaku dalam tahun 5 Hijrah ketika berlakunya peperangan Khandaq atau Ahzab. Nabi gali parit itu panjang, kemudian di situlah Nabi menjaga perbatasan daripada diceroboh dan diserang oleh golongan kafir Quraisy yang bergabung dengan banyak kabilah-kabilah yang berjumlah lebih atau hampir 10,000 orang. Nak serang Rasulullah SAW. Masa itu Nabi dengan sahabatnya terus ada di situ sampai semayang pun tak dapat semayang. Kerana jaga. Dengan sebab itu Nabi cukup geram kepada mereka kerana menyebabkan mereka Nabi tak dapat semayang. Akhirnya selepas daripada itu Nabi qada semua semayang. Di situ menunjukkan bahawa di kota Madinah masa itu dalam keadaan lompong lah. Ramai sahabat terpaksa bersungguh-sungguh menjaganya. Begitu juga kalau kita tengok bila suasana yang berlaku ketegangan dalam sejarah Islam yang banyak, terutamanya bila jatuhnya kerajaan Islam Mongol, kerajaan Islam. Jadi Mongol serang kerajaan Abbasiyah tahun 656 Hijrah. Maka di situ pun kita akan tengok satu situasi yang cukup dahsyat. Pernah berlaku di Jami' Umawi zaman seorang tokoh yang luar biasa, Al-Imam Al-Auza'i. Begitu juga ada seorang yang bernama Ali ibn Abdullah ataupun Abdullah ibn Ali yang terkenal dengan zalimnya masuk dan memenggal leher, menjadikan masjid Jami' Umawi itu sebagai kandang unta dan macam-macam lah, kandang kuda sebagainya, sehingga menafikan penggunaan masjid. Dan kalau kita baca dalam nas ilahi ada sebut macam mana waman azlamu mimman mana'a masajidallah, yang mencegah daripada masjid Allah. Banyak beberapa isu-isu tapi dalam bentuk yang pelbagai. Bukan satu, bukan dua, tapi dalam pelbagai. Akan tetapi apa yang dinyatakan, apa yang berlaku sekarang ini satu suasana yang kita kata dalam sejarah yang bersifat alami, yang bersifat dunia. Ini tak pernah berlaku lagi. Dan bila sebut alami ini, kalau macam dulu saya sebut berlaku di satu tempat ni, berlaku di sini, sekarang ni hampir menyeluruh. Ini maknanya wabak yang cukup besar, yang di luar jangkaan dan takdir para ulama. Dulu masa mula-mula muncul, saya ingat orang anggap perkara tu kecil saja. Orang ingat macam seperti penyakit kita kata virus Zika. Jadi bila virus Zika tu, bila kita cuba nak berdasarkan kepada fiqhul ma'al, maknanya kita mengandaikan hukum pada masa akan datang, hukumul ma'ala. Tetapi dia tak terjadi macam itu. Ebola yang hebat pun tak jadi macam tu. SARS hanya dalam 700 orang dia mati di dunia atau lebih sikit. Tapi apa yang berlaku di sini, angka tu tiap-tiap hari. Kalau kita tengok KKM update hari ni berapa dah? 20 berapa meninggal? 24 ke 25? 26 lebih. Mula dah. Dan angka yang tu kita tengok ada mula-mula 3-4 orang, 100 lebih, 200 lebih. Dan dunia berapa WHO keluarkan? Itali macam mana? Di Iran bagaimana? Di China, Wuhan, dan juga kawasan yang lain. Korea, Daegu. Begitu juga di Jepun yang kita tahu. Begitu juga di Saudi. Tak sangka-sangka. Gaza minggu lepas ada semayang, tapi minggu ni kita dengar dah ada penyakit. Gaza yang kita tengok sembahyang Jumaat tu. Nak ceritanya, suasana keadaan itu sudah begitu berlainan. Takdir para ulama yang menganggap bahawa rasanya okey, sikit tak ada apa. Tapi rupa-rupanya saya baca tadi Syauqi Alam, seorang tokoh ulama daripada sahabat kami dan juga ulama besar yang menjadi mufti Mesir, beri pandangan jelas keharusan menutup masjid sebagai contoh. Al-Azhar beri pandangan. Saudi kita
kita tahu di Masjidil Haram. Begitu juga menghakkan dengan hak sikit. Begitu juga di Masjidil Nabawi. Begitu juga kenyataan daripada Imam Al-Haramain Syarif, Imamul Haram Syekh Abdul Rahman Sudais sebagai contoh. Semuanya saya nak gambarkan bahawa mula-mula kita anggap perkara tu sikit, tapi rupanya bahaya yang cukup luar biasa. Sebab kita sedang berada pada keadaan musuhan kita ni, musuh kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita tengok KKM. Orang yang kita kata frontliner, tiba-tiba berapa puluh orang dah kena. Dalam keadaan positif. Ini semua menyebabkan ihtiyatat yang diambil oleh kerajaan dan juga oleh difikirkan. Saya sejujurnya, Ismail, bila peristiwa ini berlaku dan bila lockdown nak dibuat itu, saya mengambil satu keputusan yang drastik, mengajak dan memanggil, kalau bolehlah kita panggil para ashabus samahah mufti semua. Begitu juga wakilnya, daripada pengaruh agamanya, daripada wakil, daripada ni, nak bincang sebab nak cari satu kata putus. Itu saya ingat pada 15 Mac yang baru ni. Bincang tu saya nak dua perkara. Saya kata yang pertama, isu macam mana solat Jumaat. Dan yang kedua, masalah pengurusan jenazah yang akan disanya kalau sempat. Okeylah. Jadi kedua-duanya kita dapat dan setuju. Dengan kita menganggap bahawa kes ni dalam 4 hari selesai lah, 10 hari selesai. Mungkin kita tak sehari, mungkin sekali Jumaat. Tapi apa yang berlaku dengan data-data yang cukup membimbang dan mencemaskan, dan realitinya begitu berlaku. Maka berdasarkan kepada sambungan yang dibuat oleh pihak pemerintah, maka sekali lagi kita mengambil keputusan seperti hari ini, kita tidak solat berjumaat dan berjemaah di masjid, tapi kita solat di tempat masing-masing dengan kadar skala yang kecil. Tujuannya tak lain tak bukan kita tak cinta, tak sayang kat masjid. Saya sendiri rindu. Saya yakin tuan-tuan ramai lagi yang lebih rindu. Sahabat-sahabat kami daripada tabligh tu, saya rasa memanglah kaki rindu kat masjid. Tapi kita kena tengok, kita ambil akhafud dararain. Kita ambil dalam keadaan di mana kita nak menggunakan dan mentatbikkan, mengaplikasikan satu kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita menolak sebarang bentuk kerosakan, musibah, mafsadah. Kita hendaklah mendahulukan daripada kita nak dapat beberapa maslahat. Tanpa kita nafikan salat berjemaah. Dan saya sendiri memang amat rindu. Saya yakin tuan-tuan jauh lebih baik pada saya, lebih rindu. Tapi ini berdasarkan kepada maslahah ammah. Kita tengok tadi sahabat kita yang pernah rasa sakit. Apa dia kata? Stay at home. Dia telah rasa. Apatah lagi kalau yang meninggal dunia. Yang meninggal tak boleh nak bercakap lah. Itu sebahagian daripada jawapan kami.